Shalom semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bisa dilewati bersama Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu beserta kita semua. Amin. Mari punya dulu lagi Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya mau menyapa pada ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Kayaknya saya baru melihat ya. Ibu itu dari mana? Dari Batam ya. Selamat datang Ibu di GSKI Tanjung Pinang, dan selamat datang juga kepada Miss Priscilla. Welcome to GSKI Lighthouse Tanjung Pinang. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih untuk berkat yang masih kami terima. Kami percaya Bapa, kebaikan-Mu selalu melingkupi setiap pribadi kami ya Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih dahulu Engkau menyelidiki setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Jika masih ada kesalahan dan dosa yang tersembunyi ya Bapa, ampuni kami ya Bapa. Layaknya kami di hadapan-Mu ya Bapa, biar kami selalu berkenan di hadapan-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati juga para jemaat yang masih di perjalanan Bapa, tibakan di tempat yang selamat tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Bapa, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa, Kau selalu menyertai. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya ada satu pribadi yang selalu kita andalkan. Dia adalah juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau pengharapan kami. Amin.
dalam kesesakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami telah dipulihkan Tuhan. Kami imani itu semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersiap Tuhan, kami mau bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui pujian-pujian yang akan kami bawakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji dan bersorak bersama, meninggikan Tuhan bersama, kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita bagi hari ini, amin. Terus kita melambaikan tangan kita siap beri yang terbaik bagi Tuhan. Semua yang bertepuk tangan, mari kita masuk di gerbangnya dengan hati yang bersyukur.
Hidup yang
Hari ini beliau melihat banyak muka-muka yang baru. Siapa yang merasa pertama kali bergabung di dalam GSKI Lighthouse? Welcome. 好，今天呢，我要来跟大家分享，就是一颗愿意的心。 Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang hati yang rela melayani Tuhan. 一颗愿意的心啊，其实是大有能力的。 Hati yang rela itu sangat mempunyai kuasa. 当我们愿意去做一个事情的时候，我们很积极的去做。 Di saat kita mau melakukan sesuatu, kita pasti giat pergi melakukannya. 就好像我们在上班的，我们知道，有一个职位哈，更高的职位，好像可能经理或者一个主管的职位，我们就会更勤劳一点，有没有？ Kayak di dalam perusahaan itu ya, kita bekerja. Kalau tujuan kita ada satu tingkat lagi atau naik jabatan itu, kalau tujuan kita di situ pasti kita lebih giat. 那你的上头跟你讲，你愿不愿意
多付出一点努力，来更上一层楼，就是能够提升。你们愿意吗？ Mungkin atasan kita akan bilang sama kita, kamu mau nggak kamu dinaikkan jabatan? 我相信每个人都愿意哈，谁不要升职的？每个人都要升职，拿更多的薪水嘛，对不对？ Kita percaya semuanya pasti mau, karena apa? Naik jabatan otomatis gaji naik, itu siapa yang nggak mau? 所以有一个被驱动的心哈，有这样的 motivation 需要去把这个事情做好来。 Kita pasti mempunyai yang hati yang tergerak, pasti mau melakukan yang terbaik. 然而哈，这颗愿意的心，如果是放在神的国度里面，又是怎样的一个见解呢？ Kalau hati lera ini atau hati yang mau ini kita taruh di dalam kerajaan Allah, apa yang terjadi? 一颗愿意的心，意味着我们不再紧紧捉着我们以为可以给我们安全感的东西。 Kita bukan cuma duduk dan tunggu, cuma menunggu kita mendapatkan sesuatu yang nyaman. 反而呢，我们会去克服冷漠， Kita bisa pergi menghadapi kesepian. 放弃权力， Kita melepaskan kuasa dunia maksudnya. 拒绝接受一切任何不是神赐给我们的。 Kita sanggup menolak semua pemberian yang bukan dari Tuhan. 我们学习去全心的依靠神， Kita belajar untuk sepenuh hati tergantung kepada Tuhan, 而不是我们的有限的资源。 bukan mengandalkan kemampuan kita sendiri yang terbatas. 当然，我们还是要竭尽殷勤的来做我们该做的事情。 Tapi pasti kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. 这颗愿意摆上给神使用的心呢，能够改变我们的环境，让我们带来生命的突破。 Hati yang lera ini kalau kita menyerahkan kepada Tuhan pasti bisa mengerjakan sesuatu yang bisa terobosan. 那为什么我们要为神有一颗愿意的心呢？ Jadi kenapa Tuhan mau kita mempunyai sebuah hati yang lera? 因为神爱我们， Karena Tuhan mengasihi kita. 我们愿意回应他的心，他的这个爱。 Kita harus lera hati untuk membalas kasihnya ini. 好，那我们如何有一颗愿意的心摆上呢？要摆在哪里呢？ Hati yang lera ini kita harus taruh di mana? 那第一呢，就是为神的国度愿意。 Yang satu kesediaan untuk kerajaan Allah. 好，我们来看这个马太福音6章33a。 Kita membaca firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 33a. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 先求他的国， Kita cari dulu kerajaannya. 就是让神在我们的心中掌权作王。 Ialah kita membiarkan Tuhan yang memegang otoritas di dalam hati kita. 至于离神国度的最终降临， Baru kerajaan Allah itu bisa turun. 耶稣在主导文里面教导我们， Yesus dalam pengajaran mengajar kita, 愿你的国降临， turunlah kerajaan surga. 也就是神的主权运行在地上。 Ialah kuasa surga itu tersebar di dunia 如同行在天上。 seperti di surga. 我们要乐意的在每一天的生活中呢，让耶稣主权在我们的生命里面。 Kita harus rela memberikan kepada Tuhan Yesus berkuasa di dalam kehidupan kita. 先求他的义， Kita harus cari kebenarannya. 就是让属天的生命从自己的身上活出来。 Ialah kita menghidupi kebenarannya. 这里呢，不只是意思不是在只祷告， Maksud dari ini bukan cuma di dalam kita berdoa.
而是我们的生命要活出来， tapi adalah di dalam kehidupan kita. Kita menghidupinya. 成为我们的人生的目标，要遵行神所吩咐我们去做。 Itu adalah tujuan yang harus kita kerjakan yang diperintahkan oleh Tuhan. 当我们多体贴神，少一点体贴自己的需要， Di saat kita lebih mementingkan kerajaan Allah daripada kepentingan kita sendiri, 把神放在第一位， kita taruh Tuhan kita di nomor 1, 神也会体贴我们的需要， Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. 他也会照顾我们。 Dia juga bisa memelihara kita. 阿门。 Amin. 好，第二呢，就是为神的福音愿意。 Yang kedua ialah kesediaan untuk Injil Allah. 我们来看提摩太前书2章4节。 Kita baca firman Tuhan 1 Timotius pasal 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 这个经文呢，是使徒保罗给提摩太以神为中心的一个祷告。 Firman Tuhan ini adalah Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam doa. 万民哦，这里万民也就是世人哈，世人呢就是世界上所有的人，包括好人、坏人、基督徒、非基督徒、亲戚、朋友。 Ini adalah doa untuk semua orang. Semua orang adalah semua orang yang di dunia, biarpun dia orang Kristen atau bukan, atau saudara-saudara teman-teman kita. 甚至敌对基督徒的人，也包括敌对基督徒的人。 Dia juga di dalam anti Kristus, orang-orang yang di dalam anti Kristus. 就好像彼得后书3章9节这样说：神不愿一人成人，愿人人得救。 Firman Tuhan mengatakan bukan cuma satu orang yang diselamatkan, tetapi semua orang yang mau diselamatkan. 那我们的不只是停留在得救哈，那我最重要的，我们也要明白神的真理。 Kita bukan cuma berhenti di dalam keselamatan itu, tetapi kita juga harus mau mengerti kebenarannya. 明白神的真道呢，就是完全的认识神所启示的真理。 Kita mengerti kebenaran artinya Tuhan punya mengerti, Tuhan punya perencanaan. 那这个真理就是耶稣为我们死，他3天后复活。 Perencanaan kebenaran ini adalah Tuhan mati demi kita, 3 hari bangkit. 因此，我们要好好的为那些还没信主的亲戚朋友代祷。 Ya, supaya kita pergi menginjilin atau membawa teman, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. 让圣灵打开他们的心门， Biar Roh Kudus yang membuka pintu hati mereka, 认罪悔改，接受耶稣为他们的个人救主。 mengaku dosa, bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. 因此，我们在这个传福音的这个事情上哈，我们应该有一个很愿意的心，因为当我们领受这样的福音的时候，白白领受，我们也要努力的去分享给我们身边的人。 Kita harus mempunyai hati yang rela di saat kita menginjil, karena kita percuma menerima keselamatan itu. 阿妹嘛，好，来第3点， Yang ketiga, 为神的子民愿意。 kesediaan bagi umat Tuhan. 我们来看马太福音18章12到14节。 Kita akan baca firman Tuhan Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di penggunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99
ke-99 ekor yang tidak sesat. 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini yang hilang. 主耶稣是好牧人，我们是他的羊。 Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. 他不只是拯救我们，他也要保护我们。 Dia bukan cuma mau menyelamatkan kita, tetapi juga melindungi kita. 不会失去任何一个信他的信徒。 Dia tidak membiarkan seorang pun yang percaya kepada dia. 但是很多时候基督徒呢，在信主的当中会走迷失了。 Tapi di banyak waktu orang Kristen itu sering kehilangan atau menyimpang. 因为很多时候我们喜欢走自己的路， Karena seringkali kita lebih suka memilih jalan kita sendiri. 以致失去了方向。 Kita kehilangan arah. 这里的比喻是在讲门徒。 Perumpamaan ini adalah berbicara tentang orang percaya. 告诉他的天父关怀所有的羊，也就是迷失的羊。 Beritahu kepada orang yang percaya atau domba-dombanya yang sesat. 在这里呢，耶稣不是说他不看，他只是看中那一只羊，而不管那99只羊。 Perumpamaan ini bukan cuma menguatkan yang seekor itu, tetapi membiarin 99 ekor itu. Maksudnya bukan begitu. 他的意思是，只要一只羊不迷失，他就很开心，很满足。 Artinya adalah asal jangan ada satu domba pun yang sesat, dia sudah sangat senang. 是的，我们的天父爱我们，他很重视我们每一个，不要走失，要走在他的真理。 Bapak kita yang di surga, dia sangat berharap tidak ada satu pun orang percaya yang sesat. 跟你 Setiap 的 orang harus jalan di dalam kebenarannya. 跟你的邻居说，耶稣爱你，耶稣爱我。 Kita berbicara sama teman sebelah bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus juga mengasihi saya. 好，那我们再看另外一个，阿门。好，那我们来看第二点，马可福音1章40到42节。 Kita lihat yang poin yang kedua, Markus pasal 1 ayat ke-40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. 好，圣经里的大麻风包括了各种的皮肤问题。 Di dalam firman Tuhan ini adalah masalah penyakit kusta juga penyakit kulit. 也当然就包括了这个很严重的麻风病。 Juga termasuk penyakit kusta yang sangat parah ini. 麻风病呢会使人腥臭，然后烂掉、死掉。 Karena penyakit kusta itu dia bisa membusuk, jadi oranye, lepas atau bisa lepas. 和罪也很相似。 Oh, seperti dia sangat seperti dosa. 在旧约里所记载的，长大麻风的人需要被隔离。 Di dalam perjanjian lama itu kalau orang punya penyakit kusta dia harus diasingkan. 他们是属于不洁净的人， Dia adalah orang yang tidak kudus. 当这个长大麻风的来到耶稣的面前我们神学家呢，他是推测这个人呢是在城外遇见耶稣。 Orang yang punya penyakit kusta itu di saat
bertemu dengan Yesus, orang memperkirakan bahwa pertemuan itu adalah di luar kota. 也有可能是这个长大麻风的人很迫切的需要拯救，所以他就进到城里面，不管他有没有违法，他要进到城里面找耶稣，叫耶稣救他。 Atau orang yang mempunyai penyakit kusta itu dia saling mendesak, dia culik-culik masuk ke kota, biarpun dia melanggar aturannya, dia tetap mau menjumpai Yesus. 很多时候我们看耶稣行神迹，一句话命令就可以了。 Seringkali kita melihat atau tahu kalau Tuhan Yesus lagi menyembuhkan orang, dia cukup dengan satu kata. 但是在这里，长大麻风的没有人敢靠近的，耶稣他却伸出手去摸了这个长大麻风的人。 Tapi dalam cerita ini orang yang punya penyakit kusta itu semua orang nggak berani mendekati dia, tetapi Tuhan Yesus berani ulurkan tangan dan jamah dia. 这预表着耶稣愿意与罪人联合。 Ini terbukti bahwa Tuhan Yesus mau bersama dengan orang yang berdosa. 这也预表了耶稣他怜悯我们。 Ini artinya adalah Tuhan Yesus mengasihi kita, 对我们的痛苦， belas kasihan. 对我们的痛苦深感同受。 Dia juga merasakan apa yang kita rasakan, terutama penderitaan kita. 在这里也看到神耶稣他很愿意医治我们。 Dari sini kita juga tahu atau mengerti bahwa Tuhan Yesus itu dia sangat mau untuk menyembuhkan kita. 耶稣动了这个长大麻风的，跟他讲：“你洁净了吧。” Tuhan Yesus jamah dia dan berkata kepada dia, jadilah tahir. 神的儿子耶稣基督，他的话语是有权柄的。 Anak Bapa Tuhan Yesus Kristus, perkataan dia itu mempunyai kuasa. 家人们，今天我们身为神的孩子我们也是有祷告的权柄，有为人家祷告的这个能力。那你们愿不愿意今天在你们的身边的认识的朋友、家人为他们祷告呢？ Saudara-saudara, kita juga anaknya Tuhan, kita juga mempunyai kuasa di dalam berdoa. Apakah kita bersedia untuk mendoakan orang-orang sekitar kita yang memerlukannya? 我们不要讲为长大麻风的祷告，而是一般普通的生病的。我们愿意吗？我问大家，你们愿意吗？ Beliau tanya kepada kita, kita jangan berdoa untuk orang punya penyakit kusta, tetapi kita berdoa untuk teman-teman kita yang punya keperluan yang biasa-biasa. Apakah kita mau? Amen，感谢主。好，那我们再看另外一点，就是希伯来书13章16节。 Berikutnya kita baca firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. 我们献祭呢，不只是在言语上献祭而是要以行为诚实的来献祭。 Kita berkorban bukan cuma sekedar di dalam perkataan atau mulut kita, tetapi kita juga harus berkorban melakukan sesuatu. 这是什么意思呢？ Ini artinya apa? 如果说在以前我们拜拜，我们是烧香，我们烧纸巾，对不对？ Mungkin di antara kita sebagian yang beragama dulu pai-pai. Dulu kita pai-pai itu mungkin kita pai-pai garu atau kertas sembahyang itu. 但是呢，当我们信主后呢，我们的敬拜就是用口来赞美神。 Sudah itu kita menjadi orang percaya. Kita gimana menyembah Tuhan? Memakai mulut kita memuji Dia. 用我们的心来敬拜神，
kita menyembah pakai hati kita. 活出圣洁的生命， Kita hidupi kekudusan. 活出爱人的生命。 Kita menghidupi mengasihi orang lain. 因为神的其中一个诫命就是要爱人如己， Karena kebenaran Tuhan adalah mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. 就当我们看到有需要的人，我们有这个能力的时候，我们就要很乐意的去帮助他们。 Artinya di saat kita melihat orang perlu bantuan, kalau kita mampu, kita harus rela untuk membantu dia. 那我们在这个愿意为神的国度、为神的福音、为神的子民献上的时候，有时我们服侍久了，我们会不会觉得有点累啊？ Kita punya hati yang demi untuk kerajaan Allah, kebenaran Allah, juga sesama umat. Di dalam pelayanan ini kalau sudah lama kita kayaknya merasa capek, gitu. Bosan atau capek. 那你怎么让你的引擎你的 engine 继续的走呢？ Jadi kita gimana supaya mesin yang ada di dalam kehidupan kita bergerak kembali. 我们来看第一点， Kita lihat poin ke-1, 就是我们要不断的与神连接。 tetaplah intim dengan Tuhan. 我们来看这个约翰福音书 Kita baca Yohanes 15章7到8节。 pasal 15 ayat ke-7 sampai ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 我们若藏在主里面，他的话也就藏在我们的里面。 Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka firman Tuhan dia juga di dalam kita. 那我们在他的话语里面的时候，我们就能够领受从神而来的这个心意。 Di saat kita di dalam dia, kita pasti bisa menerima kuasa yang dari surga. 所以，凡我们所愿意的，也都是神所愿意的。 Jadi semua yang kita ikhlaskan, yang kita mau, itu juga dari surga. 那最合神心意的祷告呢，乃是主自己借着圣灵在我们里面祷告。 Doa yang paling Tuhan sukai adalah Tuhan yang ada di dalam kita, kita berdoa. 他的心意成了我，他的心意成了我们的心意，我们的祈求就成了神的心意的发表，主就必给我们成就。 Kalau keinginan Tuhan di dalam kita, kita melakukan keinginan Tuhan, maka terjadilah yang Tuhan kehendaki. 我们要多结果子。 Kita harus berbuah banyak. 当我们整个生活和侍奉能多多流露出基督的生命时， Di saat kehidupan kita, pelayanan kita di dalam Kristus Yesus, 才能够显出我们是基督的门徒。 itu baru bisa membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus. 让世人在我们的身上看见耶稣的性情，神就因此得荣耀。 Orang lain juga melihat kasihnya Yesus di dalam kita, maka Allah mendapatkan kemuliaan. 加上如果我们去跟人家传福音但是我们的生命没有改变，因为我们没有神的话语在我们的里面，我们也没什么祷告。我们跟人家说，耶稣很好，但是我的脾气很坏。这个人看到 Priscilla 就说，哎呀，这个脾气臭得要命，还跟我讲耶稣好。 Contohnya kalau kita mau pergi menginjil dan kita sendiri nggak ada kebenaran firman di dalam hati kita, juga kita nggak pernah berdoa. Di saat kita menginjil,
orang akan melihat kelakuan kita. Wah, orang ini masih jadi pemarah, tetapi dia menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. 人看到 Priscilla 就要吐口水。 Contohnya, lihat beliau orang pun buang ludah gitu ya. 这样子我们怎么传福音？怎么样的让神得荣耀呢？ Kalau begini kehidupan kita gimana pergi menginjil? Gimana kita membiarkan kerajaan Allah itu mendapatkan kemuliaan? 这很多时候不是靠我们的自己的能力， Kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri, 而是我们需要神的话语在我们的心里面活出来。 tapi kita mau kebenaran Tuhan di dalam hati kita, kita menghidupinya. 当我们要发脾气的时候，我们要想，哎，神在看着我们呢，我们可以乱发脾气吗？ Di saat kita mau marah, kita harus berpikir, wah ini Tuhan lagi melihat saya, apakah saya boleh marah? 好像有时我哋做工吼，我讲会偷食，偷食就是食抓偷食抓Contohnya mungkin kita di saat bekerja kita malas-malasan. 那如果我们的同事还是经理看到，我就说，哎呀，这个 Priscilla 怎么这么懒惰，一直吃蛇的。 Teman kita atau rekan kerja kita nampak atau atasan kita nampak, wah orang ini suka malas-malasan. 所以，当我们成为一个基督徒的时候，我们需要神帮助我们，去改变我们的这个生命，改变我们的坏习惯。 Kita jadi muridnya Yesus, kita harus mengizinkan Roh Kudus itu untuk merubah keburukan kita ya. 当我们跟神连接的时候，当我们要做不好的事情的时候，圣灵会提醒我们。 Di saat kita bersatu dengan Tuhan, kita mau melakukan sesuatu yang tidak betul, Roh Kudus bisa mengingatkan kita. 那我们殷勤的工作，我们的上司看到我们说，哇 ，very good。 Jadi di saat kita rajin bekerja, atasan kita nampak kita, wah sangat bagus. 这个是一个好的基督徒。 Ini adalah murid Yesus yang baik. 所以我们要多多的来亲近神，借着神的能力帮助我们活出不一样的生命。 Kita harus lebih dekat, lebih banyak dekat sama Tuhan kita, supaya Tuhan membantu kita menghidupi kekudusan itu. 好，那我们看第二点，体贴圣灵的事。 Hidup di dalam Roh Kudus. 罗马书8章5到6节。 Firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang keenam, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 圣灵是我们的保惠师， Roh Kudus adalah保惠师 angel 帮助我们。 Dia adalah penolong kita. Roh Kudus adalah penolong kita. 所以我们要多听圣灵跟我们讲话。 Jadi kita harus sering mau mendengarkan ngomongan Roh Kudus. 加上我们有时看卡通片我们会看一个人要做坏事的时候，就有一个白衣天使跟我们讲，不可以做。然后另外一个魔鬼呢，他就在做，去做。 Seperti kadang kita menonton film kartun itu ya. Di saat kita mau melakukan kejahatan, ada malaikat yang berbaju putih berkata, kamu nggak boleh melakukannya. Sebelah sini ada iblis yang warna hitam mengatakan kepada kita, pergi berbuat. 所以我们要多听圣灵跟我们说话，然后我们多体贴圣灵的事情。 Kita harus lebih banyak mendengarkan perkataan Roh Kudus, juga menyikapinya. 就像我们知道有一个弟兄他生病了，他可能进医院或者躺在家里不能动。那
牧师就打来说：“哎，我们一块去探访，然后跟这个弟兄祷告。 Umpama kita mempunyai saudara seiman, dia sakit di dalam rumah sakit, sudah itu ada gembala kita telepon sama kita, kita menjenguk dia pergi sana berdoa buat dia. 然后我就跟牧师讲：“买啦买啦，我真黑啊，我把这老帮我爱休息。 Apakah kita bilang sama gembala, nggak usah lah, saya barusan pulang kerja, saya sangat capek. 还是你会跟牧师讲 ：“OK， 也在啊，weekend 我们做这个规划。 Atau kita berbicara dengan ibu gembala, oke, jam berapa kita ke sana? 虽然真的是很累， Memang mungkin aktivitas seharian kita sangat capek. 但是当我们走出去服侍的时候 Tapi di saat kita bergerak untuk melayani, 你会发现从你心里面有一股的力量， kita akan merasakan bahwa ada satu kekuatan yang keluar di dalam hati kita. 你服侍后你会觉得很喜乐 Di saat kita habis melayani, kita akan merasakan sangat sukacita. 呀。为什么呢？因为我们不只是服侍了那个弟兄， Ya, kenapa? Karena kita bukan cuma melayani saudara seiman kita saja, 我们也服侍了自己， kita juga melayani diri kita sendiri. 因为我们战胜我们的肉体， Karena kita menang dari kedagingan kita. 而为神的国度多一点操心。 Kita lebih sedikit lagi memperhatikan kerajaan Allah. 然后你看到天父在上面看着你说：“哦，very good。” Di saat Allah Bapa yang di surga melihat apa yang kita lakukannya, dia bilang, oh sangat bagus. 所以家人们，当我们更多的渴慕追求神的事情的时候呢，我们必然能够经历他的充满，灵里面也得着满足和喜乐。阿门。 Saudara-saudara, di saat kita lebih banyak melakukan perintah-perintah Allah, kita pasti merasakan atau menerima sukacita. 我记得在我还没有全职服侍的时候， Beliau ingat kembali di saat dia masih di dalam pelayanan yang belum full time. 我以前的工作我每天去我每一周最少加班3次，一个星期3次，每次都是到凌晨2-3点。 Dulu pekerjaan dia di dalam satu minggu lembur itu paling tidak 3 atau 4 kali. Sekali lembur itu sampai malam jam 2 jam 3 gitu. 所以我一天也是睡很少，大概4个钟这样而已。 Jadi beliau setiap malam tidurnya juga sangat sedikit, kira-kira 4 jam. 但是我在那时候，我有5个事工， Di saat itu dia mempunyai 4 sekung ministry， pelayanan 5 pelayanan. Sekung. 你再解释等一下，我想一下。可以，那就是我有做这个赞美操，然后我有做探访，然后我又做小组组长还有就是这个招待员，还有另外一个就是年长者的事工。 Ya, tadi maksudnya 5 pelayanan. 1 dia terima tamu asal ya. Juga ketua komsel. Ayo. 赞美操， Oca Mecau yang main itu. Benar, lagi. 老人事工，年长者事工， Melayani orang tua, 探访。 juga mengunjungi. Nah, 5 pelayanan itu. 呀，那我也之前我的朋友跟我讲，哎，你要去服侍。 Jadi ada saudara seiman yang bilang sama beliau, kamu harus melayani, pergi melayani. 那我跟他讲，哎呦，我每个星期几乎每天都在做词，然后我家里有2个小的，我怎么去服侍？ Jadi dia bilang, wah saya ada pekerjaan, di rumah masih ada 2 anak yang kecil, gimana saya mau melayani? 然后他跟我讲，
当你把时间献给神的时候，你会发现你更多时间。 Jadi saudara ini bilang, bisa kamu memberikan waktu kamu kepada Tuhan, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi waktu. 我觉得啊，有这样的事情吗？ Dalam pikiran dia, emang ada masalah yang kayak gini? 然后呢，我就开始一个一个的去开始服侍的时候，我发现真的，当我们真的愿意付出我们的时间的时候，我反而更有时间跟我的两个孩子一起陪伴他们，然后也有时间去服侍，也有时间去探访我的父母亲。 Jadi di saat dia mau pergi melayani, dia merasa saya kayaknya lebih banyak waktu untuk teman sama anak-anak saya, juga mempunyai waktu untuk mengunjungi orang tua. 所以很多时候，当我们愿意的时候，神会给我们更多的恩典。 Di saat kita merah hati atau ikhlas mau pergi berbuat, Tuhan pasti lebih banyak memberikan kepada kita anugerah. 好，第三点，只有一个正确的心态。 Memiliki sikap yang benar. 马太福音书20章26到28节。 Firman Tuhan Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 那在这里呢，是说，当我们来服侍神的国度的时候，我们不要比大或小，我做得多，我做得少。 Firman Tuhan ini mengajar kita di saat kita mau melayani, jangan kita membandingkan kita besar apa kita kecil. 越做得越高的，就要越谦卑。 Kita kalau mau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, maka kita harus mempunyai kerendahan hati. 就好像耶稣来的时候呢，他是要不是要人家服侍他，而是他是要去服侍人，也把他的生命献上给我们。 Seperti Yesus datang ke dunia ini, dia bukan untuk dilayani tapi melayani. 那耶稣也在最后一晚的时候跟他的门徒洗脚，有吗？ Tuhan Yesus di malam yang terakhir itu dia juga melayani kepada murid-muridnya adalah membasuh kaki murid-muridnya. 那你想一下，我们的神耶稣，他道成肉身，他很愿意的洗我们的脚，我们配得吗？ Kita berpikir Yesus adalah Tuhan dan menjelma menjadi manusia, dan dia mau melayani kita, mau membasuh kita, membasuh kaki murid-muridnya. 我们的神是多么的谦卑，他做了一个榜样，就是要我们学习谦卑。 Kita melihat bahwa Tuhan kita begitu sangat rendah hati. Dia melakukan ini supaya menjadi contoh buat kita. 我也听说了，拉莫斯自己洗厕所。 Jadi beliau juga mendengarkan bahwa gembala kita sendiri cuci toilet ya. 那弟兄姐妹们，教会是大家的，不是拉莫斯的，不是我的，不是阿宝，不是，教会是属于大家的，也要知道，更是属于神的。 Jadi saudara-saudara, kita harus tahu gereja ini bukan milik gembala, bukan milik siapa-siapa, tetapi gereja ini adalah milik Tuhan. 我们在这里的每一位都有一个责任，把这个家照顾好。 Kita di sini setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga gereja ini. 就好像我不会唱歌，我就去做招待。
Ya contohnya kalau misalnya kita nggak bisa nyanyi, ya kita jadi asar menerima tamu. 我站不久，我不能站，不能做阿生，但是我可以做什么？祷告。 Atau mungkin saya nggak bisa lama-lama berdiri, tapi apa yang bisa saya lakukan? Berdoa. 那如果祷告也不会，还可以帮忙洗厕所、扫地。 Kalau doa juga nggak bisa, mungkin kita bisa membersihkan WC atau sapu-sapu lantai. 我们在教会里服侍没有分贵贱， Kita melayani di dalam gereja itu nggak ada perbedaan yang namanya lebih kelas atau tidak berkelas. 我们无论在神的国度里面，凡事只要我们愿意去做的，很乐意的去做的时候，神都看在眼里。 Di dalam kerajaan Allah asal kita ikhlas mau melakukannya, Tuhan pasti melihat di dalam matanya. 好，接下来我们再来看，当我们对神的事情愿意的时候呢，它会带来怎么样一个改变和突破在我们的生命呢？ Kita akan melihat di saat kita rela atau ikhlas mau melakukan pekerjaan surga, apa dampak di dalam kehidupan kita atau terobosan di dalam kehidupan kita. 我们来看马太福音7章9到11节。 Kesediaan membawa perubahan dan terobosan. Firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 好，我问一下大家哈，父神有没有回应你们的每一个祷告？ Jadi ada satu pertanyaan, Bapa kita yang di surga, apakah ada menjawab setiap doa kita? 无包， Ada nggak? Memang Kira-kira kita kita tahu. merasakan bahwa Bapak kita di surga menjawab doa kita. 没有哈， Ada ya. 我也没有，我也没有， Ada yang merasa enggak, ada yang merasa ada ya. 因为有， Semua di sana. 神是垂听祷告的神哦。 Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan doa. 但是我们有没有按照他的心意祷告？ Permasalahannya adalah apakah kita menurut cara dia berdoa. 这个祷告对我们有益处吗？可能我们觉得对我们有益处，但是神看的时候是对我们没有益处的。 Mungkin doa kita kalau di dalam pandangan kita doa ini akan membantu kita. Tetapi di mata Tuhan mungkin doa kita ini tidak membantu kita. 很多时候哈，我们求错东西，神就不会应允这个祷告。 Seringkali kita itu salah berdoa, maka Tuhan tidak jawab doa kita. 就好像有些人祷告，我说啊，我不喜欢 Pastor Emma， 我让神把它弄不进。 Mungkin ini contoh ya. Saya nggak suka sama gembala saya. Saya berdoa supaya Tuhan singkirkan dia. No， 我们的神不是这样的。我们的神要知道，很多时候我们看一个人不顺利的时候，其实是自己的问题。 Tuhan kita bukan begini. Mungkin di saat kita melihat orang itu kita nggak suka. Masalahnya tuh bukan di orang itu, tetapi di kita sendiri. 神要我们改变自己，来接纳更多的不一样的人。 Tuhan mau kita merubah kita sendiri untuk menerima semua orang. 我的女儿很可爱，她每次跟我讲，我问她，让我为你祷告什么？ Anak gadisnya sangat lucu. Seringkali dia bertanya, kamu mau saya berdoa kamu buat apa? 她跟我讲，我早上起来，我看到我的床那个枕头旁边有100万。 Dia bilang, saya mau doa di saat saya bangun di sampingnya bantal saya ada $1 juta. 我跟你讲，你要这样多钱来做梦？你有没有听过一句话叫做“有钱多作怪”？
Jadi mamanya bertanya, jadi kamu mau duit sebanyak itu buat apa? Pernah dengar nggak pepatah mengatakan bahwa banyak duit maka kamu akan suka melakukan yang enggak-enggak? 小孩子，你懂得去处理管理这个1000万吗？100万吗？懂吗？不懂。 Anak-anak, kamu bisa mempergunakan uang $1 juta ini dengan benar? 所以呢，神呢不听我们祷告，是因为我们没有按照他的心意祷告。然而，很多时候，当我们按照神心意的祷告的时候，我们就看到神的应许成就在当中。 Tuhan tidak menjawab doa kita karena kita enggak berdoa dengan kebenaran Dia. Seringkali kalau kita berdoa menurut kebenaran Dia, kita akan melihat banyak yang terkabul. 神呢，很多时候是要给我们更多的祝福。 Tuhan kita sebenarnya Dia mau kita lebih banyak mendapatkan berkat. 所以我们自己呢要有那个预备的心来接受这样好的祝福。 Kita harus menyiapi hati kita untuk menerima berkat. 所以，当我们愿意的时候呢，我们可以经历神的大能，也使我们的生命不再是暗淡无味，而是多姿多彩的。 Di saat kita merah hati, kita pasti mempunyai kuasa Tuhan. Di dalam kehidupan kita pasti lebih banyak warna-warni, bukan lesu gitu ya. 好，来，我们来看路加福音12章29到31节。 Firman Tuhan di Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. 阿门。所以我们都是神的孩子哈，我们不用担心不够吃、不够穿、不够用。 Jadi kita semuanya anak Bapak yang di surga. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan kekurangan makan, kekurangan pakaian. 反而我们倒是要去专注他的国，关心他的事情。我们所需要的，神都会赐给我们。 Ya, jadi seharusnya kita fokus sama kerajaan Allah, maka apa yang kita perlu dikasih. 我请问家人们，你们有没有多一点关心神的事情呢？ Jadi ada satu pertanyaan ini, saudara-saudara, apakah kita semua ini ada lebih fokus kepada masalah kerajaan ini? 你们有没有一个愿意的心呢？ Apakah kita mempunyai satu hati yang tulus atau satu hati yang setia? Apa? Lera, hati yang lera. 你们知道吗，家人们？其实有一位比我们更愿意、很愿意、非常愿意的，也没有人能够胜过他的愿意，那就是耶稣。 Kita harus tahu bahwa ada satu oknum atau satu orang atau satu Tuhan yang dia lebih ikhlas. Kita enggak ada satu orang pun yang lebih ikhlas atau lebih lera daripada dia. Dia adalah Yesus. 这个经节我相信大家都知道哈，就是耶稣他要被那个罗马兵捉起来的时候，在那一个晚上，他在哥西马尼园的祷告。 Kita tahu di malam terakhir Yesus di saat berdoa yang sudah mau ditangkap selama prajurit Roma malam itu. 在39节，他那里有讲到，不要我的意念，只要照你的心意。 Matius
pasal 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 没有，读39节。然后在42节呢，他又再次的跟父神同样的祷告，他跟父神说：“这个苦杯你可以拿走吗？但是如果不可以拿，我还是愿你的旨意成全。” Di 42 juga doanya sama. Kalau cawan ini boleh dilakukan, ya dilakukan. Kalau nggak boleh, bukan kehendak saya tetapi kehendak Bapa yang di surga. 在44节呢，同样的祷告，同样的话。 Ayat yang ke-44 sama juga doa itu. 然后在46节，我们看到耶稣跟他3个门徒这样的说：“起来，我们走吧。看啊，卖我的人进了。” 45 sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 耶稣知道他要走这个苦路， Tuhan Yesus tahu dia harus melewati jalan yang sulit itu. 他道成肉身来到这个世界，就是为了走这个苦路。 Dia menjelma menjadi manusia untuk tujuan jalan ini. 受鞭伤， Satu disupat pakai rotan, 上十字架。 gantung di salib. 他跟神祷告说：“拿走。” Dia berdoa kepada Bapa, kalau bisa lalukan. 我可以不要吗？ Dia nego sama Bapa, apakah saya jangan lewat? 但是他跟父神说，还是按着你的心意。 Tetapi dia bilang sama Bapa, kehendakmu lah yang terjadi. 他在46节的时候，他就跟门徒讲：“起来，我们走吧。”他没有说当这个。 Yang 45 dia bilang kepada murid-muridnya, bangun, kita pergi. Dia tidak bilang, tunggu sebentar. 他是马上的就接受，就去做了。 Dia langsung menerimanya dan melakukannya. 今天当神呼召你的时候，你是跟神怎么回应呢？ Hari ini, di saat kita dipanggil oleh Tuhan, gimana kita menjawab panggilan ini? 你是跟神说当这个， Apakah kita bilang tunggu sebentar, 还是你跟他说 OK？ atau kita bilang oke, boleh? 我自己被神呼召全职的时候，我跟神讲不要。 Beliau sendiri di saat dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dia jawab Tuhan, dia bilang, oh saya tak mau. 因为我在我的以前的工作，我的薪水很好， Karena pekerjaan yang dulu penghasilannya sangat bagus. 我也很熟悉我做的东西。 Dia juga sangat tahu pekerjaan-pekerjaan dia. 45岁了，我还要换工作吗？ Sudah umur 45, apakah mau ganti pekerjaan? 但是牧师还没有来找我谈的时候，我有听到一个声音跟我讲：“你要走出去。” Di saat pendeta belum ngomong sama dia, dia ada mendengarkan satu suara suruh dia melangkah keluar. 45岁了，走出去，走出去哪里呀？ Sudah 45 tahun, keluar mau kemana? 我那时候还计划55岁的时候退休， Punya rencana umur 55 tahun pensiun. 但是很多时候神的计划是高过我们的。 Banyak saat
rencana Tuhan itu melebihi rencananya kita. 我在那边想了很久，想了好多个月，我才说 OK 的。 Di saat itu dia berpikir banyak bulan ya, berbulan-bulan dia berpikir, dia baru menjawab oke. 那我希望今天在座的弟兄姐妹们，无论你们的呼召是什么，你们都可以祷告，然后回应神，跟他说我愿意。 Beliau mengatakan kepada kita saudara-saudara seiman, apapun panggilan kita dari Tuhan, kita boleh berdoa dan menjawab. 我们的神呢，他不会强逼我们的， Karena Tuhan kita tidak pernah memaksa kita. 因为我们的神很看重我们的心。 Karena Tuhan kita mementingkan hati kita. 所以我鼓励弟兄姐妹们，你们要真的敞开你们的心。我们的基督徒的生命不只是停留在我信主。 Jadi saudara-saudara, kita harus buka hati kita, karena kehidupan seorang Kristen itu bukan cuma berhenti di dalam percaya saja, 而是成为主的门徒。 tetapi kita harus menjadi seorang murid dari Tuhan. 神的呼召就是让我们去使万民成为我们的门徒，成为主的门徒。 Panggilan Tuhan adalah kita setiap orang pergi memberitakan Injil supaya setiap bangsa menjadi murid. 就是在我们的职场里面，不是每一个人都有呼召全职，但是在我们的职场里面，在你的公司里面，在你的生意里面，你可以去使你的身边的人成为神的门徒。 Bukan setiap orang dipanggil untuk konten ya, tetapi di dalam kehidupan kita, misalnya mungkin di dalam perusahaan yang kita kerja atau di lapangan, kita akan menjadi penginjil di situ. 神要的是我们的全部，我们的全心。他不需要我们，但是他渴望我们与他有一个亲密的关系。 Tuhan mau kita seutuh hati kita. Tuhan mau kita mempunyai satu hubungan yang erat sama Dia. 一颗愿意的心要完全的降服。 Satu hati yang lera itu harus sepenuhnya. 当我们完全的降服的时候，会看到很多的神迹。 Di saat kita sepenuhnya mempercayai Dia, kita akan banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan. 你的感知、你的反应、行动、你的态度都会被翻转过来。 Mungkin kita punya emosi, punya kelakuan, punya pandangan, itu akan diputar balik, diubah atau diputar balik. 当你有一个渴慕神的心，你就会全心的去寻求他。而你在寻求他的时候，你必须见他。阿门。 Di saat kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan mencari Dia. Kita mencari Dia, maka kita akan ketemu. 最后，我以这个图片就是 Thomas Watson 他说的一句：基督徒上十字架的意念基督上十字架的这个意愿远超我们基督徒走向他的施恩宝座前。 Kristus lebih rela pergi ke kayu salib dibandingkan kita menuju tata kasih karunia. Artinya Yesus naik ke kayu salib ini melebihi kita sebagai seorang Kristen yang menuju ke tata kasih karunia ini. 我们的信仰不只是就待在家里休息， Iman kita bukan cuma duduk di rumah istirahat. 我们的信仰不是要让我们舒舒服服、平平安的朝九晚五的工作。 Kita punya iman bukan mau nyaman di dalam pekerjaan kita saja.
信仰不是让我们生命一成不变。 Iman kita bukan iman yang selamanya tidak pernah berubah. 我们的信仰是要我们站起来，走出去，进入社群，去关爱，去传福音。 Iman kita adalah kita harus bangkit dan pergi untuk menginjilkan kebenaran. 我们白白得来的恩典，不只是停留在我们自己的身上，而是要去传出去。 Kita dengan cuma-cuma menerima anugerah ya Tuhan. Bukan cuma sedikit, tapi kita harus anugerah itu kita harus membagikan. 因为我们的神祝福我们的时候，就是要我们去祝福我们身边的人。 Karena Tuhan kita dia mau memberkati kita supaya kita pergi memberkati orang lain. 是的，弟兄姐妹们，今天我不晓得这里还有没有还没认识耶稣基督的。 Jadi saudara-saudara semuanya, beliau bilang dia nggak tahu apakah di antara kita yang masih belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. 有吗？在座的有没有还没 Apakah ada 还没接受耶稣 di 为个 antara 人救主 kita 的？ yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat? Ya puji Tuhan semuanya sudah. 感谢主，都信主了哈。好，那请敬拜团上来好吗？然后我们就做第二个呼召哈，我们要回应神今天的这个信息。那我们在敬拜的当中，我请弟兄姐妹们，今天你有感动，你要回应神的，需要翻译吗？你有感动，你要回应神的呼召，说你愿意走出来，你愿意站出来，为神的国度服侍，无论是怎样的服侍岗位，只要你愿意的，你都站出来，我为你们祷告，让神的能力彰显在你们的生命里面。 Di pagi hari ini siapa yang merasa digerakkan oleh Tuhan, yang mau, yang merah hati untuk melayani, biarpun dia itu melayani di bidang apa, dipersilakan ke depan. Ada? Siapa yang merasa tergerak hatinya untuk panggilan melayani, biarpun dia di bidang apa saja, silakan ke depan. Mungkin mau didoakan. Yuk, kamu tahu apa? Beliau akan berdoa untuk orang yang terpanggil, orang yang tergerak hati. Mungkin masih ada orang yang merasa terpanggil atau tergerak hati untuk melayani, dipersilakan ke depan, akan didoakan. Saudara-saudara, kita nggak usah merasa malu. Kita mau menjawab, melayani Tuhan, berani untuk maju ke depan, akan didoakan. Punya kerinduan untuk melayani Tuhan, yang perlu didoakan, mari biar kasih Kristus bisa maju ke depan.
我讲家家接受圣灵祝福。 Yang mau ke depan dipersilakan, kita harus berani menerima panggilan Tuhan. 我们的手就高举，就跳起来，我们来接受。 Angkat mengangkat untuk menerima, angkat tangan kita untuk menerima. 哈利路亚，哈利路亚！是的，把天父，我们满心感谢你，我们感谢你，神你就运行在我们的当中，神啊，你来感动那些弟兄姐妹们，回应神你的爱。是的，当他们愿意摆上的时候，神你顾念他们的每一个需要，你来顾念他们的每一个需要。是的，父神，当他们愿意的时候，父神你就走在他们的前面，你走在他们的这个前面，为他们开路，为他们开路，让他们能够进入神你的这个应许，让他们能够有神的从神而来的能力，从神而来的智慧，让他们真的是为主你发光做眼睛，为你的重用的器皿。是的，父神，我们感谢你，顾念他们的需要。是的，父神，当他们愿意的时候，他们必然看见他们的生命改变。当他们愿意的时候，神要在他们的生命点起真的作为。是的，父神，我感谢你，赞美你。是的，父神，我感谢你，赞美你。你就是那信实的神，你就是那施慈爱怜悯的神。是的，父神，你是大有能力的神，你的能力就降临在他们的身上。是的，圣灵降临，让他们成为神你当中的器皿。哈利路亚！是的，主看到每一个弟兄姐妹愿意摆上的神，你让他们来使用，让他们能够兴起他们的生命里新奇妙的东西。我感谢你，谢谢我们在祈求祷告，是奉耶稣基督得胜的名，阿门。Bapa yang baik dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya melalui hadirat-Mu Tuhan. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan Tuhan, yang tidak ada jalan Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, kami imani itu semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya bersama kita katakan amin.